kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase bersama dengan saya Farihat Shalom Mahmud atau Bobo. Hanya kerana satu ciapan, penyanyi dan komposer Hafiz Hamidun duduk di kerusi panas. Pada minggu lalu, Hafiz telah membuat satu ciapan memberi ulasan mengenai persembahan salah seorang peserta di Anugerah Juara Lagu ke-35 iaitu Nabila Razali, dan lebih menjadikan isu itu sensasi apabila ada selebriti lain yang turut membalas ciapan itu sehingga menjadikan industri hiburan kecoh apabila dua selebriti ini dikatakan bertelagah di media sosial. Okey, pada hari ini kita bersama dengan Hafiz untuk dia menjawab isu-isu panas itu. Okey Hafiz, mungkin Hafiz boleh cerita sedikit apa intention Hafiz sebenarnya bila Hafiz buat tweet tu? Pada saya jarang sebenarnya tweet. Kalau bila berkaitan dengan rancangan live, terutamanya rancangan yang berbabitkan hiburan, nyanyian, sebab saya pun seorang penyanyi, saya pun seorang penerbit, jadi saya tahu di mana perlu saya bagi respon, di mana perlu saya bagi ulasan. Tapi untuk juara lagu, anugerah juara lagu, saya rasa sebab saya menantikan persembahan Nabila Razali. Sebab lagu tersebut saya boleh kata antara semua lagu yang ada dalam sebagai finalis tu, lagu tu yang paling banyak airplay, paling banyak view dalam YouTube sepanjang tahun, ataupun dengan berbanding bukan hanya pada finalis saja tapi mungkin kepada semua lagu. Jadi macam dia sama juga kes dia macam tahun lepas masa lagu Sumpah Naim Daniel. Jadi lagu tu diminati orang lain, termasuk saya. Jadi kita tahu kita menantikan lagu tersebut. Sama macam lagu Nabila Razali. Cuma bila saya karang tweet tersebut, saya nak kata macam mana bukan saya kata, saya bukan nak bagi komen sebenarnya pasal vokal ke, pasal persembahan Nabila ke, sebenarnya tidak. Tapi saya rasa sebagai yang pertama sebagai pendengar, sebagai penonton di rumah dan juga orang yang meminati juga lagu tersebut, saya rasa kecewa sikit lah. Sebabnya peluang yang dah dapat tu akhirnya dibazirkan, tersia-sia lah macam tu kan. So bukan pasal saya benci, bukan pasal saya nak bash atau sebab saya pilih kata-kata yang paling berkias lah. Saya tak nak nampakkan berlapik lah. Saya cuba untuk bagi kata yang terbaik. Tapi bila kemudian ada yang mula dapat respon lebih kurang 2 minit je macam tu. Lepas je saya tweet tu, saya letak handphone, saya sambung tengok, and then ramai yang mula balas. Jadi ramai orang kata macam macam kau bagus sangat, macamlah kau okey, dia dah pergi ke arah yang lain dah. Orang dah tak okey. Jadi saya delete tweet tersebut. Bila saya delete tweet tersebut, orang kata tu saya tengok dia dah baling batu dan dia sembunyi tangan lah, macam itulah. Saya faham macam tu kan. Jadi menyebabkan keadaan tu di luar jangkaan dan orang dah screen capture benda tu, saya nak buat macam mana bila orang dah orang buat tafsiran sendiri. Jadi akhirnya saya kena duduk dekat bangku ni lah. Saya kena pula menjawab kenapa pada saya seperti orang lain juga. Saya rasa semua orang pun bagi komen daripada persembahan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi cuma saya memang menantikan, dan bukannya saya memang aim lagu tersebut untuk saya tweet, sebenarnya tidak. Tapi bila mungkin saya tweet pada masa yang puncak, semua orang ternanti-nantikan persembahan tu, dan ada juga yang cakap bila ini datang daripada seorang yang bergiat dalam industri, seorang penyanyi, seorang selebriti juga, jadi orang tengok benda tu seolah-olah bernada negatif. So saya tak boleh nak cakap apalah. Saya kata minta maaf kalau ada yang tak setuju dengan pandangan saya. Itu saja. Okey, tapi bila isu ni menjadi semakin sensasi bila ada selebriti lain juga Datuk Fazli yang buat macam membalas balik ciapan tu kan, macam seolah-olah macam dia boleh mencetuskan ni lah
salah sangka dan menyebabkan kata orang bila dia pukul tari, orang lain semua bergendang, menari kerana bereact melatah dengan apa yang diciapkan itu. So pada awak sendiri bagaimana? Saya nampak status tu dalam Instagram sebenarnya. Tapi saya tak tahu apa intention, apa niat. Siapa sajalah, terutama dalam contohnya macam ni Datuk Fazli, saya pun tak pasti apa tujuan dan juga mungkin dia pun rasa dia nak tegur juga apa yang saya dah tweetkan, tapi saya rasa akhirnya dia menjadi benda tu berpanjangan lah. Kalau boleh saya ingatkan benda tu dah saya dah delete status tersebut. Bila di re-upload dalam keadaan ada komen tambahan lagi, jadi dia jadi macam berpanjangan dan terutamanya bila benda tu disusuli pula dengan komen-komen membabitkan saya ni sebagai seorang yang mengeluarkan album zikir, sepatutnya saya kena berzikir. Itu jadi macam personal kenapa? Attack. Saya rasa, dan kemudian saya dituduh sebagai cyberbully. Saya kata saya tweet, saya tak ada mention sesiapa. Walaupun saya memang tulis tajuk lagu tu sebab saya memang personally secara peribadi memang saya tweet tentang lagu tersebut, tapi saya tak ada aim sesiapa. Dan tapi yalah, bila orang lain nak kata gitu, saya pun tak boleh nak buat benda yang saya tak boleh nak cakap macam mana sebab saya tak tahu apa tujuan dan juga saya rasa mungkin itu hak mereka nak cakap apa-apa. Saya pun tak boleh nak marah ataupun saya tak nak komen lebih-lebih. Cuma saya sedikit rasa kesal sebab orang kata saya pula yang seolah-olah macam bully, saya lah yang tak berfikir, tak berzikir sebelum tweet. Saya kena stick kepada agama saja. Saya ni sepatutnya saya rasa benda ni dia jadi macam yalah, dia gelombang tu dia makin lama makin besar dan orang membaca headline daripada blog-blog. Ada blog yang kata seolah-olah macam saya mengeji, mengutuk. Saya kata saya rasa nada saya tak kutuk kot sebab saya rasa kalau orang dah tengok apa yang saya tweet tu, tengoklah di mana kutukan dia. Tak ada bahasa mencarut, tak ada bahasa yang kasar. Saya cuba bagi pandangan saya sahaja, dan kalau orang anggap tu sebagai sesuatu yang positif, dia akan ambil positif lah. Kalau dia rasa benda tu boleh dia sebagai improvement, dan saya sebenarnya tak ada masalah pun dengan Nabila. Orang kata saya sepatutnya support Nabila. Saya sentiasa support je. Even baru-baru ni pun contohnya Nabila buka kedai makan, sebuah kedai makan lah, ayam goreng macam tu. Saya support, saya kenal sebab saya kenal dia punya business tu, joint venture business tu ialah kawan saya juga. Jadi minta support untuk tolong upload dalam story saya tu, tak ada masalah. Dan benda tu saya rasa kenapa pula saya nak menjatuhkan Nabila. Misalnya orang kata kalau saya attack Nabila, sebab saya tak ada komen tentang suara. Bahasa saya tekan tweet tu pun bukan masa lagu tu berakhir. Lagu tu macam dah di penghujung dan saya buat rumusan daripada persembahan pada malam tu. Saya kata lagu tersebut lagu yang bagus, lagu yang besar, dan saya tak pasti tujuan orang lain memandang saya sebagai seolah-olah macam mengutuk, mengeji, mencaci, macam saya ni dah keluarkan kata-kata yang kesat pula. Tapi tak apa, saya rasa mungkin orang lain pun terbawa-bawa juga emosi kan. Dia pun baca dekat sana sini, tengok tu Hafiz Hamidun dah kecam Nabila. Tak apalah, saya nak buat macam mana. Saya kena terimalah. Okay. Saya kena terimalah benda tu. Ada juga yang mempersoalkan kenapa you nak komen? Kenapa? Apa atas kapasiti apa? Macam orang kata bukan pernah masuk juara lagu pun, lagu tak pernah bertanding pun. Okey. Itulah saya melihat sajalah. Saya senyum je lah sebab mungkin yang cakap-cakap tu mungkin tak kenal penglibatan saya sebenarnya. Kalau ikutkan saya, yang pertama saya dah di dalam bidang industri muzik ni tidaklah terlalu lama. Bukanlah BBNU pun, bukanlah baru sangat pun. Lama tak lama pun hampir 20 tahun. Kalau tahun ni boleh kata 19 tahun. Beberapa bulan nak masuk 20 tahun dalam industri muzik. Kemudian sebagai penyanyi, itu yang pertama.
dan sebagai penerbit, sebagai komposer, sebagai orang yang terlibat dalam bidang belakang tabir pun dah lama. Saya mungkin menerbitkan lagu untuk orang lain daripada tahun 2005, 2006 macam tu. Itu pun dah kira 15 tahun macam tu. Lagu saya pun pernah tercalon di finalis, sebagai finalis AJL juga pada tahun 2009. Kalau tahu masa tu masih ada, mungkin you all tak, yang komen ni mungkin tak lahir lagi kot, mungkin adik-adik lagi kot kan. So, dia tak tahu tak tahulah sejarah kan, hidup Hafiz Hamidun sebenarnya. Mungkin dia pun tak tahu sebenarnya dulu pun AJL ni ada 3 kategori, ada etnik kreatif, ada balada, ada pop kan. So saya masuk dalam kategori etnik kreatif, walaupun bukan saya yang nyanyi, tapi lagu yang saya cipta dinyanyikan oleh penyanyi lain, dan itu maksudnya saya pun pernah masuk sebagai pencipta untuk jurulagu, dan lagu yang saya terbitkan pada tahun mungkinlah tak banyak lah lagu-lagu yang saya terlibat, maksudnya dicalonkan ke AJL, tapi antaranya lagu-lagu yang saya terbitkan macam Kalah Dalam Menang, Samsul Yusof dengan Mawi pun pernah ke AJL juga, walaupun tak menang, tapi saya terlibat sebagai penerbit untuk lagu tersebut. Dan pada tahun 2012 saya jadi juri untuk AJL juga. Masa tahun tu Hafiz Suhaib menang dengan lagu Awan-Anu. So saya pun sebagai juri juga tu, tapi saya tak perlulah nak cakap benda macam tu. Tapi kena cakap Hafiz, sebab orang tak tahu, orang dah bash awak macam-macam. Dia kata awak tak ada pengalaman, awak tak pernah masuk juara lagu. Jadi awak kena bagi tahu kat orang kat luar sana. Kalau saya tahu kalau saya cakap macam ni nanti orang kata belagak pula, tapi tak apa. Hari ni saya nak terangkan. Okey, mungkin saya bercakap atas, kalau nak cerita pasal AJL, saya bukanlah orang yang kata tak ada kaitan langsung kan. Cubalah anggap saya ni sebagai seorang senior juga dalam bidang muzik, dalam bidang penerbitan. Saya bukan walaupun saya terbitkan lagu-lagu saya, misalnya album saya, album nasyid, album yang bercorak zikir, tapi saya terbitkan lagu untuk artis-artis biasa, artis pop yang lain. Cuma mungkin saya tidak ke depan, mungkin saya tidak highlightkan sangat benda tu, dan tapi satu tweet yang orang lain akan anggap benda tu macam saya macam tak ada credibility langsung tu, saya tak boleh nak salahkan orang lain lah. Tapi cuma pada saya tahu apa yang saya buat. Saya bertanggungjawab. Saya tak kata saya tak mengaku dan apa. Saya kata saya mengaku memang saya tweet benda tu, walaupun saya dah delete benda tu, tapi saya tahu apa yang saya buat tu bersebab. Tapi kenapa saya delete tweet tersebut? Sebab dia dah jadi lain macam. Ada orang kutuk macam inilah, macam langkah suara bagus sangat. So awak tak mau benda tu berpanjangan, buat dosa kering, so awak better padamkan. Yang pertama. Yang kedua, orang kata habis tu kau ingat kita orang nak komen pasal kau punya peluang perkahwinan. Pasal perkahwinan pun dia nak ungkit. Ini dah jadi lain dah ni. So saya rasa okey, saya tengok macam inilah. Netizen, saya tak salahkan sesiapa. Maksudnya saya pun dalam keadaan tersebut, saya pun jadi netizen kan, tapi kita tahu bahasa kita melambangkan siapa kita. So apa yang kita sebut, itulah siapa kita. Tapi saya menjadi jujur kerana saya bagi pandangan saya yang jujur untuk persembahan itu. Adakah maksudnya orang sekarang ni tak suka jujur? Dia lebih suka fake, suka memberi harapan palsu sebenarnya? Itu benda tu yang diorang nak dengar sebenarnya, Hafiz. Boleh kalau benda tu dia rasa menggembirakan diri dia, tetapi yalah, tak ada siapa pun yang suka benda yang negatif. Saya faham benda tu. Saya pun manusia biasa. Saya pun dah lalui macam-macam onak ranjau dalam bidang, especially dalam bidang media ni kan. Kita tak nak benda yang negatif berlaku pada kita kan. Kita tak nak orang cakap yang negatif pada kita, walaupun benda tu berlapik ke, tapi kalau berbau dia menunjukkan negatif. Tapi bagaimana kita menerima tu sebenarnya. Saya nak cakap kat sini, saya sebenarnya sangat puji kepada sikap Nabila. Sampai hari ni tak ada bagi apa-apa, mungkin sampai hari kita rakam episod ni, tak ada statement apa-apa daripada Nabila. Mungkin Nabila tahu, sedar, aware dengan apa benda, tapi tak ada statement daripada dia. Saya rasa bagus juga. Kalau bayangkan kalau benda ni terus kena pick up, jadi benda tu dia nampak mungkin akan ada pihak-pihak yang akan jadikan benda ni macam sensasi dia lagi besar dan saya rasa kita kena menerima dan bersikap positif. Saya terima orang kata saya tak wajar bercakap demikian, tak apa, saya terima benda tu. Kan mungkin orang tak suka dengar. Okey, mungkin Malaysia
peminat muzik di Malaysia sukakan benda yang baik-baik je, sukakan benda yang indah-indah je, silakan. Kan, tetapi saya tak boleh nak teruskan untuk padam benda tu, walaupun saya boleh delete tweet tersebut, walaupun tapi dah ada orang yang dah screen cap benda tu. Saya tak boleh nak padam benda tu, dan orang dah tahu dah apa yang terbuku dalam hati saya, dan saya rasa ramai juga yang mungkin ada pandangan yang sama kepada lagu-lagu lain, kan, kepada persembahan-persembahan yang lain, cuma tidak viral, tidak trending, tidak dijadikan bahan untuk besar-besarkan. Tapi Hafiz, bukan Hafiz seorang je tau yang komen mengenai persembahan Nabila. Ada juga penyanyi sini lain macam baru-baru Datuk Hatan pun komen sama, tapi tak nampak pula orang bash dia, orang bash awak pula. So rasa ni double standard ke apa sebenarnya ni, Hafiz? Saya macam mana nak cakap, bukan saya kata saya ni bagus. Ramai orang kata macamlah bagus sangat. Saya tak bagus, kan. Tak ada lagu saya pun yang glamour, yang popular dalam radio, saya tahu, kan. Tetapi saya tahu apa yang saya buat, dan kalau kita berkata-kata tu, kita kena ambil tanggungjawab, dan kita kena ambil macam ni kita kena berani dan bertanggungjawab dengan apa yang kita dah bagi tahu. Dan itu sememangnya prinsip saya sebelum ni. Kalau orang nak kata double standard tu berlaku bila orang lain yang misalnya Datuk Hatan, saya dah tengok Datuk Hatan bagi statement sebelum masuk pertandingan kena pergi kelas vokal. Saya baca, tapi kita seolah mewakili negara juga, dia pentas besar macam tu. Bayangkan kalau orang daripada negara lain tengok kita bergaduh di Malaysia ni, satu pertandingan yang berprestij ni, bergaduh tentang komen yang sepatutnya membina. Bayangkan, kita tak payah tengok jauh lah. Bayangkan kalau mungkin daripada Indonesia, dia orang faham bahasa kita ni, kan. Bayangkan kalau dia tahu apalah topik-topik di Malaysia ni yang tengah orang berdebat, yang tengah berkata ni, okey, pasal macam tu. Jadi ada juga yang cakap memang takkan ke mana lah industri kita ni sekiranya kita sentiasa nak berada dalam comfort zone, tak nak ni. Walaupun kita bukan seperti, minta maaf, kita bukan di barat. Di barat, kalau dia tak suka, dia akan bash, dia akan kutuk, dan dia akan boleh masuk mencarut sikit, dan itu budaya di sana. Kita ada budaya kita. Bila kita nak bagi komen tu, kita pilih bahasa yang betul, sebab kita tahu apa yang kita tulis tu dia akan jadi sejarah sampai bila-bila. Tapi kalau cakap benda yang elok pun orang salah tafsir. Mungkin saya tak kata saya bagus, mungkin saya akan perbaiki lagi kalau saya nak bagi komen. Tapi susahlah. Mungkin lepas ni saya pun dah serik nak bagi komen. Kan? Mungkin ada orang kata, ada pula yang cakap, lepas ni you komen je lah rancangan TV3 yang baru yang bakal nak keluar nanti ni, rancangan Sumbang Suara. Orang cakap macam tu pula, kan. Saya kata it doesn't work that way, kan. Kalau rancangan Sumbang Suara misalnya, saya kata rancangan tu apa formatnya pun saya tak tahu. Tapi kalau mungkin rancangan tu boleh kita perbaiki dari segi pandangan kita sebagai penonton, kan. Mungkin ada pandangan-pandangan yang boleh kita ambil dan boleh kita beri. Tapi saya tak naklah panjangkan isu ni kepada benda yang lain. Kita nak fokuskan pada benda ni. So saya rasa kita sebagai penonton, kita kena jadi bijak sikit. Kita kena jadi bijak dalam menilai apa yang dilontarkan. Dan sebenarnya saya kata, saya tak perlulah sebenarnya nak explain. Walaupun saya nak cakap kat sini, read lah between the lines. Di antara apa yang saya nak cuba sampaikan, dia ada yang tersurat dan juga ada yang tersirat. Kalau saya nak kata straightforward, memang itu akan melukakan hati semua orang. Kalau saya nak kata sebaliknya, itu bukan saya. Takkan saya nak kata, bayangkan, okey, saya kata, bayangkan kalau tiba-tiba saya kata, wow, bagus persembahan Nabila pada malam ni. Nanti orang cakap mengatalah tu. Orang cakap macam tu pula. Bersalah jadi dia, kan. So saya minta maaf kalau orang akan anggap saya buat macam personal attack. Sebenarnya
Saya bukan nak buat personal attack pun. Saya tahu saya pun, orang kata saya pun bukanlah kata penyanyi yang bagus sangat, bukanlah penyanyi yang hebat mana pun. Cuma saya kata, bagilah saya kredibiliti saya sebagai seorang penerbit, sebagai seorang pemuzik, sebagai seorang penyanyi, dan juga sebagai seorang yang terlibat dalam bidang hiburan ini. Bukanlah kata dalam tempoh yang terlalu baru, ataupun walaupun bukan terlalu lama, tapi ada sebab saya kata sedemikian. Kalau tak percaya, saya boleh buat ulasan sebenarnya kepada semua peserta-peserta tersebut kan. Cuma saya tak perlu nak buat ulasan sebab tak ada apa yang perlu saya ulaskan, sebab benda tu mungkin tak sampai saya nak perlu bagi ulasan, sebab mungkin orang lain dah buat yang terbaik. Mungkin kalau dalam faktor di sini, mungkin kita dengar akhirnya mungkin persiapan dari pihak Nabila mungkin ada nervous kat situ, mungkin pertama kali. Saya faham benda tu. Jadi itu yang saya maksudkan, akhirnya peluang yang dapat tu disia-siakan, tersia-sia, terbazir macam tu sajalah. Walaupun so ada nak jumpa tak dengan Nabila Razali lepas ni ke pengurusan dia ke kan, macam saya takut okay. terasa ke buat apa masa kan? Buat masa sekarang actually immediately lepas tu saya pun message Nabila. Saya kata minta maaf kalau ada tersampai balik kat Nabila apa yang saya katakan. So actually my intention bukan kata nak condemn ke apa benda ke. Saya minta maaf lah kalau ada yang terasa. Saya dah text Nabila. Actually dengan management Nabila pun saya kenal, dengan pengurus dia, dengan kita pun share syarikat pengedaran yang sama. Mereka tahu, dan saya rasa kalau kita bersikap profesional, kita boleh duduk sekali, insya-Allah tak ada masalah pada masa-masa akan datang. Cuma yang saya concern ialah apa yang netizen, peminat-peminat yang terus bergaduh tak habis-habis. Yang ini backup ini, ada yang backup saya. Jadi dia dah jadi panjang. Lepas tu saya buat sesama peminat bergaduh. Jadi saya tak sukalah benda tu jadi macam Abang Bobo kata tadi, buat dosa kering kan. Dah jadi benda tu sepatutnya dah boleh habis dah. Tapi dipanjangkan lagi, diulang siar lagi, ditambah lagi, dibuat ulasan personal pula, ada personal attack pula, ada macam tu. Tapi saya kata saya tak boleh nak halang benda tu, sebab bukan tujuan saya nak menglaga-lagakan orang. Saya pun respect kepada penerbitan AJL. Penerbit pun saya kenal, orang yang dalam tu semua saya kenal, stesen pun saya kenal, dengan media saya kenal, dengan rakan artis saya kenal, semua yang komen-komen yang baik, yang negatif, yang ada yang positif, semua saya kenal. Takkanlah saya nak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan tak peduli cakap-cakap orang lain. Saya kenal semua orang, daripada, minta maaf saya kata, walaupun contohnya kalau mungkin penerbit Kak Uda tengok ke kat sini kan, walaupun saya tahu Kak Uda tunggu 2-3 hari baru komen kat situ kan, kita sekampung lagi kan. Saya kata takkan lepas satu tweet saya tu saya harap ialah benda ni walaupun dah jadi sensasi macam ni, kita kena tengok yang positif. Saya pun akan tengok refleksi diri saya yang positif. Kalau ada benda yang salah, saya minta maaf. Mungkin lepas ni saya akan tak tweet langsung, saya akan mungkin buat ikon je ke, senyum je ke, ataupun macam itulah, terpulang lah. Sebab kita tak nak benda ni berulang kali dan masyarakat tu akan jadi tak sihat. Sekurang-kurangnya saya ada media mainstream, surat khabar bertanya, ulasan, saya boleh menjawab dalam keadaan macam ni. Bayangkan kalau orang lain yang kata macam ni dan dia kena bash seorang-seorang, dia sampai tutup akaun ke, mungkin boleh jadi macam tu. Sekurang-kurangnya ada juga stesen radio yang telefon, Hot FM telefon pagi besoknya, tanya apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi sekurang-kurangnya saya masih ada saluran-saluran untuk saya mungkin terpaksa explain dan macam ceritakan balik apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang saya nak sampaikan. Sekurang-kurangnya saya ada media arus perdana. Bayangkan kalau ini terjadi pada orang biasa, mungkin dia akan jadi tension, mungkin dia akan jadi reaction dia yang murung ataupun tambah pula akaun saya bukannya fake account. Saya tak pakai fake account, saya pakai akaun saya semua pun verified, bukan kita pakai suka-suka. Ramai je yang komen-komen tu pun semua pakai fake account je kan.
Tapi yalah, saya faham lah kan. Si you all pun takut juga kan, orang bash balik. Tapi saya apa-apa pun saya kata saya terima pandangan orang semua. Semua saya raikan. Okey Hafiz, terima kasih atas penjelasan. Jadi demikianlah tadi penjelasan panjang lebar daripada Hafiz Hamidun mengenai isu ciapannya terhadap persembahan Nabila Razali pada AJL ke-35 yang lalu. Teruskan bersama Uppercase minggu depan dengan paparan yang lebih menarik. Okay, bye.